Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 22 Oktober 2024. Peningkatan kes keganasan rumah tangga di Sabah membimbangkan. Tahun lepas sebanyak 435 kes dicatatkan, manakala setakat Februari tahun ini 107 kes keganasan rumah tangga dilaporkan. Justru semua pihak terutama Jabatan Hal Ehwal Wanita Jewa Sabah digesa melaksana lebih banyak program kesedaran terutama memberi pendedahan kepada rakyat berkenaan isu keganasan terhadap kaum wanita dan kanak-kanak. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting memandangkan implikasi atau kesan keganasan kepada mangsa amat berat sama ada daripada aspek fizikal maupun mental. Datuk James berucap menutup program kesejahteraan mendepani keganasan rumah tangga sempena Hari Menangani Keganasan terhadap Wanita, anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah di Kota Kinabalu. 44 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Negeri Sabah dalam operasi di Beaufort dan Sepitang. 4 lokasi terlibat iaitu tapak pembinaan Taman Wawasan, Valley Hunters Estate, Kampung Pasir Putih dan Kampung Tanjung Pagar. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Imigresen Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof memberitahu tangkapan melibatkan 18 lelaki dewasa Filipina, 16 perempuan dewasa Filipina dan seorang warga Indonesia. Turut ditahan 12 kanak-kanak lelaki dan 17 kanak-kanak perempuan warga Filipina. Ini adalah berdasarkan aduan awam yang kita telah terima dan pihak risikan telah membuat risikan ke atas 4 kawasan ini. Daripada operasi tersebut, kita telah memeriksa seramai 215 orang. Kesalahan 61C iaitu tiada dokumen pengenalan diri ataupun mereka gagal mengemukakan dokumen yang sah. Kesemua tahanan akan ditempatkan di Depot Tahanan Imigresen Kota Kinabalu untuk siasatan dan tindakan susulan. Setakat semalam, Jabatan Imigresen Sabah melaksana 1,275 operasi melibatkan pemeriksaan 25,422 orang. Daripada jumlah itu, 4,811 ditahan serta mendakwa 37 majikan. Ulama Habib Ali Zainal Abidin Abu Bakar Al-Hamid dilantik sebagai Profesor Ajang di Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah UMS. Beliau mempunyai latar belakang pendidikan di Darul Mustafa Talim Yaman dan mempunyai ijazah Sarjana Muda Usuluddin dan Sarjana Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Adalah satu amanah yang saya pikul untuk diterjemahkan tanggungjawab penghargaan ini dengan kesinambungan silaturahim antara saya dan juga pihak UMS di dalam meningkatkan kualiti pendidikan, ilmu dan juga dakwah melalui khidmat pengajian yang diadakan di UMS. Exko Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap pelantikan tokoh ilmuwan dan pendakwah terkenal ini dapat meningkatkan lagi ajaran Islam. Mudah-mudahan beliau dapat selalu datang ke Sabah dan berkongsi ilmu di UMS, malah di seluruh daerah di Sabah seperti mana Naib Chancellor katakan tadi, bukan saja beliau boleh berkhidmat, berbakti di UMS tetapi juga dapat menyebarkan ilmu, dakwah dan pengalaman beliau di seluruh negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan seminar kebangsaan hafazan Al-Quran, tips Quran dan watikah pelantikan Profesor Ajang di Pusat Islam UMS Kota Kinabalu. Tips Quran dianjurkan bertujuan memperkasa pembelajaran Al-Quran secara sistematik dan berkesan serta mengangkat martabat Al-Quran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar dan Pejabat Pendidikan Negeri Sabah diminta mempercepat cadangan pemindahan Sekolah Kebangsaan SK Daigin ke lokasi lebih tinggi. Ia bagi mengelak berlakunya kerosakan kemudahan dan harta benda sekolah akibat banjir. Setiap kali hujan mesti banjir. Setiap kali hujan mesti banjir. Jadi perlu ada penyelesaian yang lebih tuntas. Untuk menamatkan isu ini ialah untuk menempatkan semula ke kawasan yang lebih tinggi. Jadi ini perlu dipercepatkan proses
pembinaan atau penggantian penuh sekolah. Menurut Datuk Muhammad, selaras aspirasi Kerajaan Madani terhadap isu pendidikan, beliau berharap agar projek pembinaan sekolah daif di Sabah jadi tumpuan Kementerian Pendidikan. Beliau menyatakannya selepas program serah bantuan PIBG tahun 2024, sekolah-sekolah di Dun Bongawan Pejabat Pendidikan Daerah Papar di Putatan. Program tahunan ini memanfaatkan 3 sekolah menengah dan 19 sekolah kebangsaan. Antaranya Sekolah Menengah Kebangsaan Kimanis, SMK Kimanis, SMK Bongawan, SMK Agama Kimanis, Sekolah Kebangsaan SK Our Lady of Fatima, SK Viging Ulu dan SK Nyaris-Nyaris. Pencapaian grade purata daerah GPD Pejabat Pendidikan Tawau menunjukkan peningkatan sekaligus berada di tangga kedua seluruh Sabah. Justru warga pendidik daerah Tawau diminta terus komited meningkatkan prestasi ini. Syabas dan tahniah walaupun Tawau tidak dapat mengulangi kedudukan yang terbaik di Sabah seperti tahun lalu, tetapi sebenarnya daripada GPD telah menunjukkan peningkatan yang begitu baik untuk PPD Tawau ini. Jadi saya berharap agar ini akan menjadi satu suntikan semangat untuk semua warga pendidikan yang ada di Tawau untuk kerja keras dan memastikan Tawau adalah yang terbaik di dalam pendidikan, dalam kemenjadian murid. Datuk Nizam berkata demikian dalam Majlis Anugerah Gemilang Inspirasi Kecemerlangan Kurikulum Anggerik 2 Pejabat Pendidikan Daerah Tawau. 251 anugerah disampaikan dalam majlis ini sebagai inisiatif menghargai golongan pendidik. Wanita memainkan peranan penting memartabat fashion kebaya yang semakin pudar pemakaiannya dalam kalangan generasi masa kini. Ia termasuklah mengembalikan aura pemakaian kebaya serta menghidupkan semula pakaian tersebut sebagai pakaian rasmi dan pakaian idaman wanita. Nah, ini juga sebagai satu ruang untuk wanita kita melihat mungkin dari perspektif yang lain, iaitu dengan memodernkan ciri-ciri kebaya. Tapi masih dalam konsep bentuk kebaya, tapi mungkin idea-idea baru, generasi baru ini mungkin akan ada lagi fashion-fashion terbaru yang asal-usulnya itu kebaya tetapi telah diadaptasi dan kemudian direka bentuk semula. Datuk Dr. Nuinda menyatakan demikian dalam Majlis Makan Malam ke-41 Puspanita Cawangan Sabah bertemakan Mega Kebaya Night di Kota Kinabalu. Tema ini memberi peluang perkongsian sejarah asal-usul fashion kebaya serta membangkitkan semula minat pemakaiannya dalam kalangan generasi muda. Usaha menambah baik fasiliti dan kemudahan sukan terutama di luar bandar perlu diberi perhatian pihak kerajaan. Ia penting untuk memudahkan para atlet menjalani latihan sebelum menyertai sebarang kejohanan selain membudayakan gaya hidup sehat. Kita mahukan lebih banyak lagi atlet-atlet daripada daerah Tawau atau Kalabakan yang mewakili negeri ataupun boleh mewakili negara. Kejayaan mereka ini seharusnya menjadi satu pemangkin kepada atlet ataupun kelab-kelab sukan yang lain untuk terus berusaha terus mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Datuk Suryadi menyatakan demikian semasa Majlis Apresiasi Sempena Hari Sukan Negara 2024. 5 anugerah disampaikan iaitu Anugerah Ikon Sukan kategori Kelab Sukan, Pertubuhan Belia dan Individu serta Anugerah Ikon Sukan Para Sukma dan Anugerah Ikon Sukan Khas. Macam tak sangka lah boleh dapat dipilih untuk mendapat anugerah ni. Saya dah ambil acara 100 meter hurdle, 200 meter hurdle sama 400 meter. Sekarang macam tiada suatu acara. Jadi kami latihan untuk tahun depan lagi. Rancangan selepas ni tetap fokus training lah. Join lagi banyak-banyak game. Masa yang terdekat bulan 12 di KL Fight. Habis itu mungkin pergi Thailand. Kita nampak di Kompleks Sukan Tawau ni fasiliti dia perlukan itulah rem untuk laluan OKU lah yang berkursi roda supaya senang orang lalu untuk masuk ke dalam stadium. Harapan saya lepas ni ada lagi lah bakat-bakat baru sukan para dari Tawau untuk mewakili negeri Sabah dan di peringkat antarabangsa.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.